Okey. Sebelum saya mulakan langkah-langkah, saya perkenalkan dahulu peralatan yang digunakan untuk membuat biskut chocolate chip famous. Saya saja letak famous supaya nampak catchy sikit lah nama dia. So peralatan yang saya gunakan pada hari ini adalah hand mixer. Okay. Kalau tidak ada hand mixer, boleh saja pakai whisk. Okay. Cuma kita kena, maksud saya, sebab kita kena pukul butter tu nanti supaya menjadi lebih dia menjadi putih dan cair, bukan cair jadi melted, dia putih dan berkrim nampak. So kena pakai inilah lebih afdal. Okay, so saya akan menggunakan ini peralatan hand mixer. Kemudian bowl, okay, untuk kita masukkan tepung dan adunan lain, bahan-bahan lain. Spatula untuk saya kaup-kaup. Cup measurement ni boleh guna apa saja jenis, ada juga yang jenis pitcher kita panggil tu. Macam jug tu dia ada pengukur, tak kisah, yang penting benda tu kita boleh guna sebagai pengukur lah. Okey, yang ni saya saja guna untuk ayak tepung nanti bersama dengan baking soda. Okey, so itu peralatan pada hari ini. Oh, dan juga oven. Okey, kertas minyak ni, saya panggil kertas minyak. Ya, itu saja. Kemudian kita pergi kepada bahan-bahan pada hari ini, bahan-bahan untuk buat cookies ni. Saya gunakan tepung gandum saja. Tepung gandum dalam 3 cawan. Okey. Tepung gandum tidak ada jenama lah, tak perlu nak, saya bukan nak promote jenama. Tepung gandum. Kemudian gula caster, okey. Kemudian brown sugar. Okey. Semestinya perlu ada chocolate chip sebab ini adalah bahan utama. Jika tidak ada chocolate chip, biskut kita tidak, nama dia bukan chocolate chip lah. Okey. Kemudian saya tambah sedikit badam yang telah saya sangai ataupun puan-puan boleh juga bake roast lah kita sebut. Bakar dalam oven lah. Yang ni saya sangai di kuali. Sangai tu sama panggil sini sangai. Okey, sangai tu saya jadilah tanpa minyak tu. Saya jadikan dia supaya dia menjadi lebih rangup. Butter. Okey, butter kalau ikut resepi 227 gram. Lebih kurang satu butter ni lah. Ada yang saiz butter 250, ada saiz 227, boleh terus pakai. Saya memang terus pakai. Bali maksimum saya jumpa butter yang satu buku butter ni 250 gram. So saya pakai yang 250 gram. Okey saja, tak ada masalah kalau kita masukkan semua walaupun tak ikut resepi lah. Okey. Saya bukan ajar puan-puan untuk mengingkar, menderhaka kepada resepi. Tapi sebenarnya kita boleh, ukuran yang saya bagi di dalam resepi itu sebenarnya ada anggaran lah. Kalau terlebih sikit, macam contoh butter tu saya letak 227 gram. Tapi saya guna 250, so lebih sikit tak ada masalah. Okey. Alright. Kemudian saya gunakan telur 2 biji. Tidak perlu asingkan, kita akan guna penuh lah telur di 2 biji. Tidak ada saiz lah, saya letak grade A ke grade B. Kalau grade yang terlampau kecil tu boleh tambah jadi 3 lah. Okay? Yang ni sedang-sedang saja. So saya guna 2. Apa lagi? Vanilla. Okay? Dan juga baking soda. Saya tidak menggunakan baking powder, saya gunakan baking soda. Baking soda ni saya rasa puan-puan yang mungkin peserta dalam talian bersama saya pada pagi ini, saya yakin puan-puan sudah biasa buat biskut. Saya ni baru saja menceburi bidang-bidang baking ni sebenarnya. Okey, saya kongsikan sikitlah tips baking soda ni. Dia texture biskut yang kita akan buat lah. So saya tidak akan pakai baking powder. Ada juga resepi yang menggunakan baking powder dan juga baking soda. Tapi hari ini saya hanya menggunakan baking soda saja. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum saya tunjuk demonstrasikan langkah-langkah. Boleh saya teruskan? Boleh respon? Type message pun, chat pun tak ada masalah kalau susah nak buka mic. Mungkin sedang dalam meeting kah, saya faham. Ada puan-puan di... Okey, boleh ya. Okey, saya teruskan
kepada step yang pertama, saya akan, saya kira macam ada dua step lah. Satu untuk bahan A, bahan B, bahan kering dan juga bahan basah. Mula-mula kita letakkan satu buku butter ni. Kalau ikut ukuran 227, tapi saya punya butter ni 250. So it's okay, tak apa, terlebih beberapa puluh gram saja, tak ada masalah. Saya akan gunakan semua. Pastikan butter puan-puan jika nak mula, kita jadikan dia suhu bilik lah. Suhu bilik tu maksudnya dia cair. Dia lembut sikit lah. Senang untuk kita pukul bersama dengan gula nanti, okay? So saya akan masukkan butter dahulu. Butter ni saya biarkan semalaman di luar satu malam, jadi dia agak melekat. Saya kena, sayang ni, kita kena kikis dia. Kalau berniaga ni semua kos. Kalau nak makan sendiri, tak ada masalah lah. Okay, saya gunakan salted butter. Salted butter maksudnya butter yang ada garam sikit lah, masin sikit lah. Dalam resepi saya ada letak sedikit garam jika puan-puan menggunakan unsalted butter. Maksudnya butter yang tidak ada masin lah, tidak ada garam. Rasa unsalted lah, okay. Pakailah, letak garam sikit. Yang hari ni saya tak akan pakai garam sebab saya punya butter sudah sudah bergaram, sudah masin, okey. Okey. Oh, lambatnya. Cikgu, Ya. boleh pakai butter jenama mana-mana butter ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Pakai apa saja butter. Nak pakai yang premium pun tak ada masalah. Lagi premium rasa dia. Cuma jika puan nak guna margarin, boleh juga. Cuma rasa margarin berbanding butter dia lain sikit kan. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Bukan tips. Saya boleh komen. Tapi kalau puan nak gunakan butter jenama premium, apa jenama paling mahal? Anchor. Anchor, apa lagi? Royal tu mahal tak? Tak. Macam yang saya cakap tadi, saya ni bukannya orang lama dalam buat-buat biskut dan kek ni. Jadi bahan-bahan baking ni saya belum champion lagi nak kenal-kenal dia punya jenama. Okay, jangan kecam saya lah, okay. Okay, so saya akan masukkan semua butter ini. Okay. Kemudian saya masukkan gula. Okey. Gula dalam setengah cawan. Gula caster ya. Kenapa saya guna gula caster, bukan gula biasa? Gula caster lebih halus dan bila kita pukul dia okey sikit. Bila terlampau kasar ni macam tak berapa sedap lah bagi saya, okey. Tapi sama juga, dia tetap manis, okey. So saya akan masukkan gula caster dalam setengah cawan. Sorry, salah ukuran. Saya gunakan setengah cawan. Okay, bila kita guna penyukat ni, memang rata macam tu lah. Okay, masukkan setengah cawan. Kemudian brown sugar, satu cawan brown sugar. Brown sugar tak kisah jenama apa, boleh saja pakai, yang penting brown sugar. Brown sugar ni dia banyak apa tu, ketul-ketul kan. Jadi, okay, brown sugar lebih sikit lah satu cawan . Sebab bila kita guna brown sugar ni dia lebih caramelized rasa dia. Okay, berbanding kalau gula biasa, gula putih dia. Kalau nak guna brown sugar semua pun tak ada masalah, boleh juga. Tak pakai gula ni. Gula apong oh ada orang tanya saya di sini, pakai gula apong boleh? Gula apong dia berbentuk cecair kan? Boleh. Boleh jugalah test tapi saya belum pernah. Tapi kalau nak kata hasil dia, saya belum boleh komen lagi. Nanti kalau saya dah cuba, saya boleh kongsikan kepada puan-puan. Okay? Okay, saya dah hilang fokus. Satu cawan brown sugar. Okay.
Okey, 1 cawan brown sugar kita masukkan. Okey, selesai bahan pertama. Okey, kita pukul menggunakan hand mixer. Pukul sehingga putih. Putih maksud saya bukan putih seperti putih kertas, tetapi dia macam creamy lah rupa dia, okey? Okey, sekejap ya. Kemaskan dulu ni. Okey. Saya nak tengok kamera mana yang... Okey, kita akan pukul. Okey. Pukul bagi nampak color dia dah bertukar menjadi keputihan atau kekuning-kuningan yang berlemah. Okey. Ada apa-apa soalan mau tanya? Sambil saya buat kerja ni. Saya bagi pihak penganjur kursus ni saya mohon maaf jika terlewat untuk kongsikan resepi. Saya lebih suka sebenarnya bila ada peserta yang join buat amali bersama saya di atas talian. Tapi ialah resepi pun baru kami kongsikan pagi tadi, jadi saya mohon maaf lah. Lepas kursus boleh buat, yang penting barang tu mesti ada lah. Tapi kadang-kadang bila kita dah bersemangat barang tak ada, kita jadi tak bersemangat kan. Kadang-kadang tak bersemangat barang ada, itu maksudnya malas lah, tak ada mood. Okay, so saya akan pukul lagi sehingga dia nampak sedikit ni creamy. Sebelum tu saya check dulu, saya kena double check dia punya tu. Sometimes dia punya brown sugar tu dia agak berketul-ketul. Jadi saya tak nak dia berketul-ketul. Okay. Boleh nampak puan-puan? Boleh kan? Okay, terima kasih kerana respon. Okay, bila dah lembut macam ni, nanti saya akan masukkan telur sebiji demi sebiji. Okay, betul ke ayat saya? Sebiji demi sebiji. Okay. Okay, saya pukul lagi sikit. Masih banyak ketulan brown sugar ni. Saya ni dululah. Kalau puan-puan boleh nampak dia ada banyak ketulan. Boleh je sebenarnya kalau tak kisah, nanti dia akan cair juga. Tapi saya nak dia tidak mahu terlampau banyak ketulan ni. Jadi biar dia sebati sikit lah. Saya ada try buat semalam sebenarnya. Mungkin kita boleh tunjuk sikit hasil. Kalau boleh, Cik Syazwan boleh tunjuk depan kamera tu, tunjuk dekat lens tu. Hasil semalam yang saya buat bersama anak saya sebenarnya. Okay, saya akan pukul sikit lagi. Boleh nampak ke? Ni adalah hasil biskut yang saya buat semalam. Wow. Saya puas hati lah sebab bila saya patahkan tu dia punya bunyi tu memang crispy. Jadi saya puas hati.
Bukan mau puji diri sendirilah. Sebab saya ni pun jarang buat jadi. Mau cakap saya orang pandai sangat dalam baking ni, tidaklah. Tapi bukanlah saya bukan berniat nak merendah diri. Tapi tak boleh juga terlampau meninggi diri kan. Okey, saya akan pukul sedikit lagi. Kemudian saya akan masukkan, saya rasa dah okey. Saya akan masukkan telur sebiji demi sebiji ya. Telur ni kalau boleh jangan terus masuk ke dalam adunan, takut dia buruk kan, kita tak tahu kan. Telur tu dah berapa lama dekat rumah. So saya akan pecahkan ke dalam mangkuk dahulu. Biji demi sebiji. Tapi dah pecahkan dua. Tak apalah. Okey. Saya akan masukkan sikit-sikit. Terpukul sehingga sebati. Okey. Sikit lagi last. Okey. Telur sekarang pun mahal kan? Itulah cabaran kita ni sekarang. Miri masih kekurangan telur. Apa puan? Miri masih kekurangan telur. Oh, masih apa? Kurang telur? Bahan tak ada, susah tu. Padahal Susah mak cari. Penyelamat. Oh, susah. Yelah, kita tak boleh nak komplain sangat lah kan. Memang macam ni lah kita di sini sekarang. Iyalah puan. Ya, kalau tak memang kita kena jaga ayam lah. Ternak ayam, produce sendiri. Telur ayam ambil sendiri, daging ayam produce sendiri. Tu je lah cara dia. So maksudnya kita kena bermulalah aktiviti agro ni. Tanam, apa lagi menternak, agro kan. Okey, saya dah. Okay. Ya, betul. Okey. Ini adalah tekstur setelah saya masukkan. Selepas itu kita akan masuk tepung ya. Esen vanila dulu. Esen vanila secukup rasa lah. Kalau ikut resepi, esen vanila 2 sudu teh. Agak-agak. Okay. Terlebih nanti saya tahu kita suka bau vanila tapi takut terlebih jadi pahit pula kan. So kita pukul dulu yang ni. Okay, saya akan masukkan tepung. Sebelum tu tepung ni saya akan ayak dulu. Tepung kita akan guna 3 cawan. 3 cawan tepung gandum. Dekat sini agak panas ya, tempat saya sekarang ni. Saya dah berpeluh dah sebenarnya. Okey, 3 cawan, betul ke? 1 cup. Okey. Boleh follow saya? Boleh dengar? Atau saya sedang sorang-sorang? Okey, semua boleh follow? Boleh. Saya rasa yang lain ni mesti dekat office ni. Puan Eng dekat rumah kan, jadi Puan Eng mungkin tidak ada gangguan. Oh, dalam kereta Puan Eng? Oh, okey. Salah 1 cup. Oh, salah. Saya kena tapis sebenarnya. Tak apalah yang tu, dimaafkan. Saya kena buat step panjang sikit supaya kursus kita lama sikit. Nanti habis awal, tak seronok. Sajalah buat joke. Okay, another 2 cups.
Kalau dah champagne ni, 15 minit dah siap dah biskut kita. Dia tinggal bakar je. Okay. Tapi sebab saya nak bagi nampak lama sikit kursus kita, so saya membebel sikit lah, tunjuk sikit lah itu inilah kan. Bolehlah kita bersembang-sembang. Tapi macam semua sibuk ni, jadi tak adalah saya bersembang. Okay, so another 1 cup. So total is 3 cups. And then saya akan masukkan baking soda. Baking soda di bahan kering ini. Ni saya katakan tadi di satu saya letak, saya panggil dia bahan A, bahan B, bahan basah dan bahan kering lah. So bahan kering ni saya masukkan tepung 3 cawan dan baking soda 1/4. 1/1/4 sudu. Okay? Panas kan? Puan Jerry dekat office ya Puan? Saya nampak. Okey, saya ayak dulu bahan kering ni. Kalau puan-puan menggunakan unsalted butter, boleh letak garam di sinilah sekali. So saya akan ayak. Bila selepas ayak nanti kita akan masukkan bahan ke dalam bahan yang basah tadi. Urus setiap saya sedang adjust aircon. Kalau close up ni nampak saya punya muka ni berpeluh ni. Ni belum buka oven lagi ya. Oh, okey. Okey, resepi yang saya kongsikan ni, kalau puan-puan perasan, saya dah letak dalam resepi tu, ni adalah anggaran untuk 100 biji kalau saya tak silap. Yes, 100 biji untuk saiz besar saiz besar atau 60 biji untuk saiz kecil. Tapi semalam yang saya buat, saya boleh dapat dalam 100 jugalah walaupun saya buat saiz ni saya kira saiz besar juga ni. Okay, saya boleh dapat dalam 80 lah, 80 pieces. Okay. Jika puan-puan nak berniaga ke atau nak untuk hari raya tak lama lagi kan, bolehlah buat anggaran untuk portion ukuran bahan-bahan yang kita gunakan tu boleh dapat dalam 100 biji. So kalau nak buat dalam 200 biji, doublekan lah. Nak buat separuh, kurangkan dia punya sukatan lah. Okay. Ni tengok ni ada banyak gumpalan-gumpalan ni. Biasa yang bergumpal ni saya punya baking soda ni. Jadi kalau saya tak ayak, saya masukkan terus ke dalam tepung. Takut nanti dia jadi pahit pula. Okay. Next time kalau buat kursus online, kita terpaksa buat di office baru Ni office lama kami sebenarnya. Office baru, tak ada masalah internet. Ni lah. Dan juga aircon berfungsi dengan jayanya. Kalau di sini, office kami yang lama ni, office kami yang baru tu dia memang jiran Politeknik lah. Politeknik Metro Betong sebenarnya. Okay, ada kaki tangan Alright, so saya kemaskan dulu yang ni, tinggal sisa-sisa sikit ni. Alright, dah selesai bahan kering. Kita masukkan ke dalam adunan butter tadi. Okay, sedikit demi sedikit. Okay. Wah, basah dah badan saya. Berpeluh.
Okay. Sedikit demi sedikit ya, jangan letakkan semua tepung tu ke dalam butter tadi. Takut nanti dia susah nak ni. Sebab bila dia dah start pekat, kita boleh guna pakai tools lain lah. Sama ada pakai spatula ataupun spatula lah kita kaup-kaupkan dia. So nanti bila dia tepung ni dah tebal, keras sikit lah hand mixer ni. Okay, sedikit demi sedikit. Kita dah hampir dah nak selesai untuk buat adunan saja. Setakat ni ada apa-apa soalan mau tanya, boleh juga tanya atau nak kongsikan tips bersama peserta-peserta lain, mungkin puan-puan di rumah atau di mana-mana saja pun berada ni sebenarnya lebih tahu macam mana mau buat cookies lebih rasa sedap dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah, kongsikan, kita sama-sama menimba ilmu lah. Sebab konsep saya ni bukan saya mengajar, tetapi konsepnya adalah berkongsi apa yang saya tahu. Kalau puan-puan lebih tahu dari saya, boleh jugalah saya mengalu-alukanlah ilmu tu dikongsikan bersamalah kalau ada benda yang boleh dikongsikan. Okay? Nanti saya ada satu lagi kursus cookies. Dua. Red velvet rangup, satu lagi Danish cookies butter kalau saya tak silap. Bila tu saya tak ingat bila tarikh dia, ada dalam takwim. Nanti saya akan share lah kalau dah join dalam grup Telegram Betong. Okay, ni last. Dia dah start cut, saya akan gunakan spatula. Okay, betul-betul panas ya sini. Perlu dah saya. Okay. Saya rasa ni dah boleh cabut, kita dah tak pakai. Where is it? Oh. Ni. Saya tak boleh, saya dah hilang fokus. Kenapa puan-puan? Sebab saya berpeluh. Okay, thank you. Inilah peluhnya, ada rakan di sebelah ni, tolong saya. Puan-puan okey kah di rumah? Di office, di mana saja? Okay. Saya sebenarnya tak nampak dekat skrin. Puan Jerry, saya rasa pernah join kursus saya kah sebelum ni? Kursus aiskrim kah? Kah saya silap, minta maaf kalau salah. Oh, pertama kali, okey. Sayang. Saya selalu mengikuti kursus yang college community buat cikgu. Oh, Puan Benya selalu tapi kursus kan saya mengajar, betul? Ya, ini kali pertama cikgu mengajar. Ya, sebab saya ni biasa buat kursus lain, bukan masak-masak. Dengan siapa Puan Benya selalu join kursus? Cikgu Nurul. Cikgu Nurul. Cikgu Banyak Nurul. lagi cikgu. Banyak. Chef Syafiq. Ada? Ya, ada. Itu memang chef tu. Tapi dah jadi pesara lah. Tapi dia masih chef juga di sini. Cikgu Husin pernah masuk kursus dia? Pernah Cikgu apa? Cikgu Husin. Cikgu Husin. Saya sebelum lah.
Okey. Dia ada dekat sini tapi dia jadi orang belakang lah. Nanti saya akan Oh, panggil dia supaya dia muncul di skrin. Dia ada di sebelah saya saja. ya Okey, ya. sambil-sambil bersembang tu, sambil saya buang masa, sorry ya, saya kikis-kikis dulu ni. Kalau di rumah ni, jujur lah saya cakap saya pakai tangan je ni. Tapi sebab ini online, kita kena ada adab. Okey. Alright, saya kikis dulu. Kita dah habis menggunakan hand mixer ya. Saya nak keluarkan dia punya tepung ni. Puan Zuliana, okey Puan? Okey puan, okey. Okey cikgu, salah. Sorry. Okey. Puan Nurul Fazlina. Okey. Okey, okey. Dari mana Puan? Dari Semenanjung, Port Dickson Negeri Sembilan. Okey Puan. Alamak, saya tak sedar ada dari Semenanjung. Tapi Puan Tak okey lah apa. bila saya bercakap bahasa baku boleh ya? Faham je, tak ada Okey, masalah. so Puan sebenarnya memang dekat di PD lah sekarang. Sekarang ni memang dekat PD. PD tengah kerja juga. Sedang bekerja. Mm-mm. Kalau tidak keberatan, boleh saya tanya Puan kerja apa? Kat sini dekat Politeknik Port Dickson. Oh, pensyarah juga ke? Oh, okey. Pensyarah mengajar apa Puan? Seni bina. Okey, seni bina. Dulu dekat College Community Betong ni, sebelum bertukar program, kursus kami adalah sijil seni Plan. bina. Teknologi seni bina. Yes, tu. Sebelum ni lah. Yalah. Tapi sini peringkat sijil lah. Kalau diploma rasanya memang kena ke PD kot. Kan? Betul. Dia seni boleh- bina ada lima poli. Okey. Sebab saya rasa ada seorang bekas pelajar alumni sebelum saya masuk sinilah saya belajar lama lah alumni. Dia memang belajar dekat PD, Poli PD. Kan? Betul kan? Okey. Dah sambung? Sambung kat PD. Okey, sorry saya membebel lagi. So kita dah okey, terima kasih Puan Nurul Fazlina siapa lagi yang saya belum greetings ni. Ada lagi? Ada lagi tak yang dari Semenanjung? Puan seorang lah yang dari Semenanjung. Puan Nurul biasa pernah join kursus kami sebelum ni? Atau biasa join college community? Ini first time join yang masak-masak ni sebab anak request kan dia nak kuih raya. Okey. Tapi memang join biskut ni memang senang Puan. Saya yang bukan pembaking tegar ni pun alhamdulillah boleh buat lah. Boleh buat dengan boleh dikatakan okey lah. Anak saya suka. So bila saya punya benchmark tu bila anak saya suka, alhamdulillah okey. Sebab niat saya bukan untuk menjual. So boleh saya tahu Puan dari mana dapat saya punya ni iklan kursus ni? Saya ahli grup Puspanita tu, dalam grup tu ada forward kan, ada staff forward kan. Okey, terima kasih. Grup Puspanita ya. Okey. Mungkin saya ada juga share dalam grup-grup staff lama lah dekat Semenanjung, mungkin dia share. Yelah, sekarang dunia di hujung jari, bila kita kongsikan satu, dia akan kongsikan satu jadi 10 banyak-banyak kan. So itulah dia punya kelebihan bila kongsikan online ni. So terima kasih sekali lagi kerana sudah join kursus kami. Okay, so kita dah masukkan tepung, dah kacau, kaupkan menggunakan spatula. Okay, so next step kita akan masukkan masukkan apa? Saya nak tanya ni supaya saya tahu peserta ada bersama dengan saya pada pagi ini. Masukkan apa puan-puan? Coklat chip. Yes, betul, tepat sekali. Kita masukkan coklat chip, ini adalah bahan utama, bukan saja tepung bahan utama dia. Kalau tidak ada coklat chip,
So bukanlah namanya biskut chocolate chip. Okay. Famous tu saya letak je bagi nama catchy. Okay, so chocolate chip berapakah ukuran, berapa banyak saya perlu letak kalau ikut resepi? Chocolate chip? Siapa boleh respon? 2 cawan. 2 cawan. Okey. Kalau puan-puan nak lebihkan chocolate chip, sedar masalah. Boleh je. Ikut cita rasa. Kalau resepi saya pada hari ini, saya menggunakan badam. Okey, badam yang telah disangai. Saya tak suka badam puan, saya mau kacang tanah. Boleh? Tak ada masalah. Saya tak suka kacang ni, saya mau kuaci. Boleh? Tak ada masalah. Tapi chocolate chip, saya rasa jangan ubahlah kena ada chocolate chip sebab nama dia dah chocolate chip kan. So you have to put chocolate chip into your adunan ni. Okay, so 2 cawan. Atas permintaan Setia, dia kata lebihkan chocolate chip, kita lebihkan lah. Okay. 2 cawan. Okay. Saya suka pakai dark chocolate sebenarnya, tapi saya tak jumpa dark chocolate dekat sini. Jadi ni saya pakai chocolate chip biasalah. Taste is subjective. Rasa sesuatu makanan tu adalah subjektif kepada individu. Kalau dia sukakan dark chocolate macam pahit-pahit, gunakan chocolate chip yang pahit sikit. Kalau sukakan more into sweetness yang lebih pakai chocolate chip yang manis tu lah. Okay. Kalau tak suka chocolate chip banyak, tak payah guna 2 cawan, pakai 1 cawan. Okay. Tapi tak meriah lah nanti. Okay. So saya akan masukkan badam. Badam dalam 1 cawan. Okay. Kalau nak lebihkan badam pun boleh. Tapi kalau terlebih sangat bahan chocolate chip dengan badam ni, saya takut nanti dia dah overshadow tepung dalam adunan ni. Kalau puan-puan faham lah maksud saya. So jangan terover bahan ni. Okay, so saya dah masukkan 2 cawan chocolate chip dan juga secawan badam. Ini telah disangai. So next step kita kacau, kaup-kaupkan dia. Oh, jatuh keluar dah saya punya chocolate chip. Saya dah terjumpa. What is this? Baking soda yang tu tadi mungkin termasuk kan. Bahaya tu baking soda kalau dia tak ni, tidak diayak dengan betul, bergumpal macam tu, kita punya adunan tu menjadi pahit lah. Okay. So kita kaup-kaupkan macam ni saja. Tak perlu menggunakan hand mixer. Okay, bagi sebati lah. Takut dia bergumpal satu tempat je. Okay. Okay, dah selesai. Dah selesai sebenarnya kita punya adunan ni. Next step kita kena bentukkan dan bakar. Okay, tips untuk hari ni, jika ingin menjadikan biskut kita lebih sedap dan rangup, adunan yang kita dah buat ni, kita bentukkan. Ada kalau puan-puan biasa mesti rajin Google dekat YouTube kan resepi-resepi chocolate chip ni. Ada orang dah buat adunan ni, dia terus masukkan ke dalam peti sejuk, bagi sejuk lah, bagi beku dia. Kalau saya biasakan bentukkan dahulu di dalam tray, kemudian kita bekukan lah. Minimum 1 jam, ini tips lah. Saya pun ikut so far okay menjadi. Minimum 1 jam atau lebih lama lagi bagus. Kenapa perlu dibekukan? Supaya masa kita bakar adunan ni nanti cookies kita, dia punya bentuk tu akan lebih cantik dan juga rasa dia akan crunchy lah. Okay. So kita dah siap adunan ini. So saya akan tunjuk cara kita letakkan di atas tray. Lepas tu kita akan berehat dalam setengah jam boleh? Boleh? Saya akan masukkan, selepas saya buat adunan, saya letak atas tray, saya akan masukkan ke dalam peti sejuk dalam tempoh setengah jam lah. Dan kita akan kembali semula. Bolehkah? Boleh? Okey ya? Saya tak akan offline, mungkin kita akan
teruskan online lah. Cuma saya tidak akan bersiaran berdiri di depan. Sebab saya akan bekukan, masukkan dulu ke dalam fridge ni. Okay, selepas saya bentukkan. Okay. So next step adalah sebenarnya kita punya ni dia dah selesai dah. Tinggal kita bake saja. Okay. Okay. Kita akan bentukkan kalau besar boleh, tak ada masalah. Suka biskut yang besar kan, it's okay. Terpulang, saiz pun terpulang kepada individu. Kalau sukakan biskut yang besar, macam biskut chip small yang besar tu kan, kalau nak buat macam tu boleh. Macam Subway punya biskut tu pun boleh juga. Tapi kalau ikut resepi yang saya kongsikan tadi hari ini, bila kita buat dalam bentuk kecil-kecil, kita boleh dapat, insyaAllah lah kita boleh dapat dalam 100 biji, 60 ke 100 biji lah. Okay, saya akan bentukkan dalam saiz sedang-sedang. Okay, sedang-sedang, ni besar. Tak apalah, dah tu. Okay, depan sikit ya, ke belakang. Okay. Okay, ke belakang, alright. Okay, saya akan bentukkan. Jarakkan dia punya adunan ni sebab nanti dia akan mengembang. Bila kita masukkan ke dalam peti sejuk kan, dia punya bentuk ni akan, nak kata kekal 100% tidaklah, dia tetap akan meleper tapi dia akan cantik, utuh sikit lah bila kita sudah bekukan dia akan bekukan. So bila kita bake, dia tak jatuh sangat. Itu yang dia punya tips tu, bila kita masukkan ke dalam peti sejuk dahulu, minimum dalam 1 jam. Saya dah buat dah satu adunan, saya dah masukkan ke dalam peti sejuk. So saya nak tengok perbandingan semalaman saya masukkan dengan perbandingan setengah jam. Nanti kita tengoklah hasil dah. This is my first time ya, uji kaji 1 malam dan juga 30 minit. Kita tengok hasil dia macam mana. Okay. Kalau puan nak bentukkan dalam leperkan pun boleh. Macam saya suka dia nampak bentuk yang abstrak macam ni. Terpulang. Okay, rasa, bentuk, tu semua adalah subjektif kepada individu. Kalau puan-puan sukakan dia leper, boleh saja kita tekan dia macam tu, bagi dia leper kan. Macam saya suka dia bentuk dalam abstrak macam ni. Betul ke abstrak? Saya sebut abstrak lah. Okay. Saya takkan habiskan adunan ni kalau tak nanti bosan pula puan-puan tengok saya susun satu-satu. Lepas saya pula membebel tak apa-apa. Tapi kalau puan-puan nak tanya saya soalan sambil-sambil saya susun dekat atas tray ni, saya alu-alukan lah jika nak tanya. Cikgu, Ya. sekiranya kita guna tepung pau cap yang plastik pink tu. Okay. Adunan dia tidak terlalu lembut kan cikgu? Kalau tepung pau kan dia punya, bila kita pakai tepung tu dia punya hasil tepung tu lebih halus kan? Ya. Jadi kalau lebih halus, saya rasa, okay, sejujurnya puan, saya tidak pernah lagi menggunakan tepung pau, tepung selain daripada tepung gandum lah. Tapi ikut logiknya, bila kita menggunakan pakai tepung pau ni, teksturnya akan menjadi lembut lah puan, lembut. Sebab dia punya tu akan jadi halus kan? Ya. Crispiness, dia punya kerangupan tu, saya tak boleh cakap akan rangup ataupun tidak lah sebab saya tak pernah cuba lagi. Tapi yang saya tahu baking soda ni fungsi dia bagi rangup-rangup sikit kita punya biskut tu. Oh, okay. Thank you. Okay, sama. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya daripada peserta lain? Cikgu. Okay. Sini.
Sikit. Saya yang saya bentukkan ni sebenarnya agak besar jugalah. Tapi tak apalah. So mungkin saya akan dapat kurang daripada 100 lah. Sama ada 60 ke atas macam tu. Bahaya juga bila kita buat bentuk tak sama ni. Okey, oven pun memainkan peranan juga. Saya tahu oven ni dia punya tahap pemanasan tu subjektif jugalah, maksudnya dia tidak sekata kadang-kadang. So depends dengan oven. Takut bila kita masukkan sebelah belakang tu kuat dia punya api, dia punya bahang tu. So bila nipis, bila bentuk tak sama, so biskut puan-puan dia akan masak tidak sekata. Belakang hangus, hangit, di depan kurang masak kan. Jadi seelok-eloknya bila kita bakar cookies ni, bentuk tu lebih baik samalah. Dan kita kena tahu, kita kena mengenal juga kita punya oven tu api sebelah mana yang heat dia begitu kuat. So kena tahulah, takut faham maksud saya kan, bila terlampau hujung sangat, nanti hangus, hangit pula yang biskut sebelah sini. Yang ni nipis, kecil, sini kuat, api kuat, so sini pula terlebih hangus, yang lain belum masak lagi. So kena tahu jugalah bukan asal usul oven, kena mengenali jugalah oven kita sendiri, okey? Okey, sudah selesai adunan pertama, tray yang pertama. So seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan berhenti sebentar untuk berehat. Kalau ikutkan tips daripada resepi saya tu, minimum 1 jam kita bekukan. Okey, bekukan ya, sejukkan dia. Lepas 1 jam tu kalau dah tak sabar dah nak bake pun boleh, tak ada masalah. Saya akan tunjukkan, bolehkah saya buka sini? Saya akan tunjukkan hasil. Okay, ini adalah hasil yang saya buat semalam. Okay, hasil yang saya buat semalam, kira 1 malam lah saya bekukan dia. Okay, memang dia beku. So bila bake, hopefully dia lebih sedap lah. Semalam saya dah buat dalam beberapa tray. So dalam 4 tray. Ada 1 tray tu almost 1 hour and 1 jam lebih. So bila saya bake dia, memang tekstur dia sedap. Tekstur dia bagus lah. So tips 1 jam ke atas tu adalah memang terbaik untuk kita follow. Okay. So kalau boleh kita ikut je lah resepi tu. Cuma sukatan tu boleh adjust sendirilah ikut kesesuaian. Okay, so saya akan masukkan dalam tempoh 30 minit. Untuk kursus ni saya akan masukkan dalam tempoh 30 minit. Kita akan berjumpa semula. Sekarang dah pukul berapa Cikgu Husin? 10 tepat. Kita akan berjumpa semula 10.30, boleh? Boleh ya? Okay. Boleh. Okay. So saya harap kita akan berjumpa sekali lagi. Jangan dulu left group. Tapi kalau sibuk dengan tugas hakiki tidak ada masalah lah. Maklumkan kepada guru setia saja. Okay, kita akan berjumpa dalam 10.30. Okay? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Sama.
Cikgu, kelak ada recording video lah cikgu. Sebab situ susah nak lain kat sekolah. Ya Puan Zulena, Puan Zulena kata tadi record video. Ya cikgu record. Puan? Ya. Record video. Okey, boleh. Apa nanti selepas kursus saya akan kongsikan video tutorial yang saya buat sendiri. Jadi saya boleh share kepada peserta pada hari inilah. Jangan risau Puan. Okey. Ingin melanjutkan pengajian dengan kriteria berikut? Jawapan anda ada di Politeknik dan College Community dengan pelbagai program menanti anda. Kami menyediakan program pengajian sepenuh masa mengikut kesesuaian pelajar. Statistik kebolehpasaran graduan Politeknik dan College Community kini progresif dan berdaya saing merentasi industri. Kejar impianmu sekarang. Layari pautan tertera atau hubungi kami hari ini. Dia ni seorang pendiam, dia jiwa dia di gym, dia macam tu. Dia tak bergaul ikut suka kan. Saya ingat dia sekadar suka-suka lah untuk masuk bidang tu kan. Tapi saya tak sangka pula dia boleh tumpukan dia punya minat untuk dalam bidang tu hingga dia berjaya ke wakil negara. Start dia tengok rancangan MasterChef, dia cakap satu masa nanti aku nak jadi chef. Kami lah sebagai ayah dia, saya cadangkan dia ni untuk teruskan sambung belajar lebih tinggi lagi lah supaya untuk mendapat pencapaian lebih, orang tu lebih berjaya lagi untuk masa depan. Saya sebagai ibu Irfan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada College Community kerana menaikkan nama dia kan, dikenali. Harap dia boleh berjaya lah. Terima kasih banyak. Pelanjana Semula Ekonomi Negara, Penjana, Kementerian Pengajian Tinggi, Career Advancement Program, Penjana KPT CAP adalah untuk memastikan siswaza memperolehi pekerjaan selepas menamatkan kursus pengajian. Penjana KPT CAP yang merangkumi 3 subprogram iaitu Skim Latihan dan Penempatan, Keusahawanan dan Ekonomi akan memberi kemahiran baru serta meningkatkan kemahiran siswaza khususnya dalam bidang perniagaan. Terdapat
3 program utama yang digerakkan oleh KPT di bawah peruntukan penjana ini. Yang pertamanya adalah job matching dan placement, iaitu satu program yang dirancang untuk meningkatkan kemahiran peserta berdasarkan keperluan industri. Graduan yang mengikuti program ini dengan jayanya akan ditawarkan pekerjaan di syarikat-syarikat yang telah memberikan jaminan pekerjaan melalui letter of commitment. Program kedua pula adalah program berterusan keusahawanan, iaitu program latihan yang berupaya meningkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta dalam bidang keusahawanan sehingga peserta ini berupaya menubuhkan syarikat pemula. Graduan-graduan ini akan diberikan bantuan pembiayaan yang disediakan oleh agensi pembiaya yang diiktiraf. Dan yang ketiganya pula adalah program yang bercirikan gig economy. Program latihan ini mampu untuk membantu peserta untuk menjana pendapatan melalui aktiviti berbentuk freelancing. KPT menerima peruntukan 100 juta ringgit Malaysia di bawah penjana yang akan digunakan bagi menangani isu siswazah menganggur. Seperti yang kita semua sedia maklum, kerajaan telah memperkenalkan inisiatif Belanjana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana sebagai satu langkah rangsangan untuk menanangi situasi ekonomi semasa dan meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat. Terdapat 40 inisiatif bernilai ringgit Malaysia 35 bilion di bawah penjana. Daripada jumlah ini, alhamdulillah, ringgit Malaysia 100 juta untuk membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan di bawah program penjana KPT CAP ini telah diperuntukkan. Seramai 75,000 daripada 300,000 bakal graduan tahun 2020 dijangka mungkin terjejas peluang mendapat pekerjaan susulan pandemik COVID-19. Berdasarkan 41,161 graduan yang belum bekerja dalam serta unjuran 75,000 bagi tahun semasa, maka dianggarkan seramai 116,160 graduan yang perlu diberi perhatian untuk ditingkatkan lagi kebolehpasaran mereka. Kerajaan melalui penjana telah melaksanakan pelbagai insentif secara langsung atau tidak langsung bagi memastikan ekonomi negara kekal berdaya saing dalam usaha merangsang dan merancakkan semula pertumbuhan ekonomi domestik. KPT mensasar 20,000 graduan mendapat manfaat daripada program Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, Penjana, dan sebanyak 104 program telah disusun membabitkan komitmen dari lebih 100 syarikat. Kami dijemput oleh pihak penjana untuk menjalankan latihan augmented reality dan juga virtual reality di College Community Selayang selama 7 hari. Bersama kami 19 orang peserta. Selama 7 hari bersama mereka ni, kita dapat lihat hasil yang dikeluarkan oleh mereka amat bagus, dan kita berharap selepas habisnya sesi program ni, mereka dapat terus bekerja di dalam industri. Program ini direka mengikut kehendak dan keperluan ditetapkan syarikat yang bakal mengambil graduan terbabit sebagai pekerja mereka. Tujuan saya join kursus penjana VR dan AR ni adalah untuk menambah lagi kemahiran saya daripada yang saya belajar di kolej dulu. Saya nak tambah lagi daripada pembelajaran daripada syarikat luar, which is nak membuka peluang pada diri saya sendiri untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Saya join program penjana ini atas sebab saya ingin menambahkan pemahaman dalam dunia teknologi, lagi-lagi dalam bidang VR, AR. Kerana pada waktu saya belajar dulu, bidang ni agak sukar untuk didapati. Jadi satu peluang yang besar bagi saya untuk ambil peluang ini, sama ada untuk melanjutkan pengajian ataupun untuk mendapatkan peluang pekerjaan.
KPT telah menyediakan Porter Graduate Reference Hub for Employment and Training, GRADE, untuk kemudahan permohonan oleh para siswaza. GRADE adalah portal sehenti bagi para graduan mendapatkan maklumat peluang pekerjaan, program dan tips khidmat nasihat meningkatkan kebolehpasaran graduan. Antara maklumat dan perkhidmatan yang disediakan adalah seperti perkhidmatan padanan pekerjaan, permohonan untuk mengikuti program reskilling dan upskilling, permohonan kemudahan penajaan dan bantuan keuangan melanjutkan pelajaran. Perkhidmatan untuk mendapatkan kaunseling kerjaya dan tidak kita lupakan juga akan ada juga e-profiling dan sebagainya. Kementerian yakin inisiatif seumpama ini mampu memberikan impak dan nilai tambah kepada graduan, terutamanya dalam menanami isu kebolehpasaran graduan itu sendiri. Bagi saya, Porter Grade ini sangatlah membantu untuk para siswaza di luar sana untuk mencari pekerjaan. Banyak tips dan video yang disediakan untuk membantu para pelajar di luar sana. Bagi saya juga, portal ini sangatlah praktikal dan sangat mudah untuk dilayari. Bagi saya, Porter Grade ni amat membantu dari segi saya untuk membina kerjaya dalam bidang apa-apa saja bidang. Dan bukan itu saja, saya juga akan mendapat input dari Porter Grade itu melalui tips-tips yang didedahkan dalam video-video yang termaktub dalam Porter Grade itu. Pelbagai inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi sedaya mungkin bagi membantu para pelajar menikmati kemudahan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan. Program Penjana adalah satu inisiatif yang seharusnya disambut baik kerana ia adalah satu jaminan masa depan para pelajar. Semua program yang dirancang di bawah dana penjana KPT CAP adalah satu manifestasi komitmen kementerian untuk menzahirkan graduan yang committed, graduan yang berkualiti, mampan, bercirikan keusahawanan serta mampu berdaya saing di semua peringkat. Kita juga maklum bahawa graduan yang mahir merupakan tunjang kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara untuk jangka masa yang panjang. Penjana KPT CAP bakal memberi impak baik terhadap peluang pekerjaan kepada para bakal graduan dan seterusnya mengatasi masalah pengangguran yang ada. Yang penuh tazim dan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyempurnakan pelancaran peruntukan Pelan Dana Semula Ekonomi Negara Kementerian Pendidikan Tinggi Career Advancement Program KPT CAP dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah binti Ujang, pemilik Spa and Salon Muslimah Umbai yang bertempat di Umbai, Melaka. Saya telah mengikuti kursus pendek anjuran Kolej Komuniti MUA iaitu guntingan rambut lelaki dan wanita serta kursus rawatan wajah. Ini adalah sijil-sijil yang telah saya perbuati. Tertubuhnya Spa dan Salon Muslimah Umbai ini kerana saya mengambil pendekatan untuk menunaikan fardu kifayah untuk memberikan perkhidmatan kepada muslimah yang berada di sekitar kawasan kampung dan juga taman di Umbai ini. Spa dan salon kami menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti guntingan rambut, perawatan rambut, rebonding, facial, urutan wajah, urutan badan dan lain-lain. Selepas mengikuti kursus di Kolej Komuniti MUA, saya dapat keyakinan untuk membuka salon dan spa ini. Di samping itu, saya dapat meningkatkan kemahiran dan teknik terkini.
Anggaran pendapatan spa dan salon ini adalah di antara 2,000 hingga 3,000 sebulan. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti kursus anjuran College Community Muar. College Community Muar hebat. Halo, saya Cheng Chai Hong Rainbow, adalah pemilik Rainbow Beauty Salon bertempat di Bandar Baru Tangkap. Salon kami menawarkan perkhidmatan facial, body treatment, makeup and hair styling. Saya telah mengikuti kursus pendek anjuran College Community Muar, iaitu kursus penjagaan wajah dan juga kursus guntingan rambut wanita. Selepas menghadiri kursus di College Community Muar, saya dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang terapi kecantikan dan dandanan rambut. Melalui kursus yang saya sertai, saya juga dapat keyakinan untuk membuka salon ini. Pendapatan saya sekitar 2 hingga 3,000 ringgit sebulan. Saya amat berharap agar saya dapat memajukan perniagaan ini, di samping itu dapat menjana pendapatan yang lebih lumayan. Semua kaum dan bangsa juga boleh menyertai kursus pendek yang dianjurkan. Ia juga membantu saya dalam membuka perniagaan dalam bidang ini. Terima kasih College Community. College Community Muar hebat! Saya Nur Syahida binti Mustafa. Saya daripada Taman Sri Sepaka, Jalan Tanjung Pau, Citra. Saya menghasilkan produk daripada bakery lah, kek, pastry, dan saya dapat kembangkan ilmu saya pada online juga sebab saya ada buat kelas personal dekat rumah saya. Saya buat secara online lah, bisnes online melalui Instagram dan Facebook. Saya dapatlah dalam minggu dalam 5 ke 6 akun macam tu. Satu hari saya boleh buat paling sikit 6 sikit. Saya 10 masa. Saya beroni daripada College Community Bandar Darul Aman pada tahun 2018. Dekat komuniti tu saya dapat tahu daripada staff dekat situ. Oh, daripada staff college juga lah. Staff college juga, lepas tu daripada group. Lepas tu daripada group. Kerana dapat tahu yang kelas talang di college community. Kerana try masuk saja untuk orang kata bukan nak buat bisnes tapi cuma nak ilmu je kata. Biar ada ilmu kan. Saya cuba masukkan gambar-gambar dalam Facebook. Ada orang yang bertanya. Dia bertanya, saya pun kata boleh, saya pun try buat. Try buat tu hasil yang daripada yang belajar dekat itulah college tu. Saya try, tapi memang niat saya memang tak ada saya untuk talang ni sebab saya berpandu pada kek. Saya memang fokus pada kek dengan dekorasi. Tapi dia kata rezeki, kita tak tahu kan. Talang saya memang mendapat sambutan. Tapi talang ni memang kena masuk kelas. Kalau tak masuk kelas memang tak boleh nak buat dan tak boleh nak buat bisnes. Tapi saya memang orang kata
Memang tak duga lah benda tu saya boleh dapat income juga. Siapa-siapa yang nak minat memang patutlah join kursus dengan College Community. Lepas tu dia banyak. Kalau banyak jenis macam-macam ada. Tapi kalau paling suka masak. Dan sertai kursus pendek di College Community. College Community terbaik. Minat bidang kecantikan ni daripada seorang menengah. Saya minat kosmetik, saya minat cantik sebab saya suka tengok orang cantik. Jadi tahun 2005 saya mula spa di rumah saja. Lepas tu saya dapat daripada kawan ada kelas di College Community. Penguasaan skill urutan dengan produk yang alami tu saya belajar di College Community. Masyarakat luar daripada yang berada di Perumahan tapi nak mencari kemahiran skill yang untuk membuatkan produk atau skill lain. Saya rasa boleh hubungi College Community Perumahan. Sebab di situ anda hanya bayar murah sangat kan anda dapat ilmu yang berbaloi yang anda boleh berikan. Semuanya terpulang pada anda sama ada anda rajin atau anda malas. Kalau anda rajin anda berjaya, kalau anda malas anda disuruh. Kerana dia tidak budaya, anda budaya. Pada sepanjang hayat anda boleh dapati di College Community. Di mana-mana pun College Community, tapi College Community Perumahan ada yang terbaik. Ada pasti berkuasa. Mulanya saya bekerja sebagai guru sekolah. Lepas tu saya berhenti, saya start buat bisnes. Walaupun saya dah buka bisnes ni, tapi saya mesti lagi belajar. Sebab dia bagi saya ilmu tu perlu dituntut. Walaupun kita ni kata kita nak pandai, tapi ada orang yang lagi pandai daripada kita. Saya dapat tempat ilmu ni. Maknanya daripada cikgu yang ajar, cikgu yang ajar, saya ambil ilmu dia juga, saya campur dengan ilmu tadi. Jadilah metode yang saya jual, saya buat metode saya sendiri. Maksudnya daripada gabungan metode yang cikgu bagi. Saya menyeru kepada semua komuniti yang di seluruh Perumahan, marilah kita sama-sama untuk ilmu dekat College Community. Dia ada buat kursus jangka pendek untuk kelas-kelas basic. Yang masuk dalam College Community ni banyak membantu saya mengembangkan lagi bisnes yang saya ada sekarang ni. Baik daripada segi skill dalam baking ataupun skill dalam bisnes online. Terima kasih College Community Perumahan, pembelajaran sepanjang hayat. Saya Muhammad Faizul bin Ali, berumur 36 tahun, berasal dari Sekamat Johor dan sekarang meletak di Jelebu Negeri 9. Saya mengikuti kursus latihan pengendalian makanan di College Community Jelebu. Saya mengikuti kursus ini kerana ialah syarat wajib yang perlu diikuti oleh seorang pengusaha makanan. Saya menawar perkhidmatan perantaran masakan barat secara atas talian di sekitar Jelebu. Saya memulakan perniagaan ini dengan apa yang ada di tangan. Selepas mengikuti kursus ini, ia memberi idea kepada saya untuk memajukan bisnes saya sehingga saya dapat tempahan yang memasangkan setiap hari daripada pelanggan di sekitar Jelebu.
Pendapatan saya sebelum mengikuti kursus ini dalam purata 1,000 sebulan. Selepas saya berjaya mengikuti kursus ini, ianya meningkat berkali ganda sehingga 10,000 sebulan. Saran kepada orang luar, ikutilah kursus-kursus yang ditawarkan oleh College Community kerana harganya memang sangat-sangat berpotensi dan dapat membantu usahawan menambahkan ilmu dan juga pendapatan. Assalamualaikum, nama saya Putri Nabila binti Abdul Halim, berumur 23 tahun dan menetap di Taman Warisan Puteri Seremban. Kursus yang pernah saya ikuti di College Community Jelebu ialah brownies dan asas penghasilan roti. Pada mulanya, saya mengikuti ibu. Lama kelamaan, timbul minat saya untuk meningkatkan kemahiran dan menjana pendapatan sendiri. Saya mengambil tempahan brownies di sekitar kawasan perumahan saya. Saya menambah pelbagai jenis jualan dengan menghasilkan pelbagai jenis kek. Badan saya telah meliputi seluruh kawasan Negeri Sembilan. Setelah mengikuti kursus di College Community Jelebu, saya telah merubah kehidupan saya daripada tidak mempunyai pendapatan sehingga kini mempunyai pendapatan sendiri. Kini saya telah mempunyai pendapatan sendiri sebanyak RM3,000 sebulan. Akhir kata, saya menyarankan kepada semua untuk menyertai kursus-kursus yang dianjurkan oleh College Community. College Community terbaik. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu kembali kita bersiaran secara langsung di atas talian bersama saya pada pagi ini. Kursus asas pembuatan biskut coklat chip famous. Okay. Saya mengharapkan peserta-peserta pada pagi sesi pertama tadi masih ada bersama dengan saya untuk sesi kedua ni. Kursus kita tidak akan mengambil masa yang lama ya. Saya akan tunjuk sedikit step selepas saya dah bentukkan adunan lah. Okey. Sekadar untuk pastikan saya boleh secara teknikalnya kami di sini bersiaran dengan baik. Boleh saya dapatkan respon puan-puan di atas talian, boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh respon? Boleh puan. Boleh puan. Puan Angsa setia bersama dengan saya. Okey, terima kasih Puan Zuliana. Ya. Okey, mungkin puan-puan lain sibuk sebab saya tahu sedang bekerja ya.
Jadi mungkin di pejabat ada kerja-kerja hakiki yang perlu diselesaikan lah. Tak apa, tak ada masalah. Saya tidak akan rasa tersinggung. It's okay, normal. Di dunia keadaan baru. Norma baru ni macam inilah, kita banyak online kan. Okey, untuk pengetahuan puan-puan semua, sebenarnya saya telah pun bake yang saya telah bekukan semalaman yang saya tunjukkan tadi. Sebab saya takut nanti kalau saya tunggu satu persatu akan mengambil masa yang lama, sebab kalau ikutkan demonstrasi yang saya untuk langkah-langkah pembuatan biskut ni dah selesai. Jadi tinggal kita masuk keluar dalam oven saja. Jadi saya takut bila saya tunjuk satu persatu peserta-peserta di atas Thailand bosan lah. Sebab okey, kalau ikutkan semua dah selesai dah, kenapa perlu tengok lagi keluar masuk oven kan. So saya just tunjukkan mana part-part yang penting saja ya. So kalau puan-puan nampak, nanti saya cuba untuk close upkan kamera ni kalau boleh lah. Ni yang saya bake ni, okey, oven saya telah panaskan sebelum saya masukkan saya punya adunan. Saya panaskan dulu dalam tempoh 10 ke 20 minit lah. Okey, suhu yang saya gunakan adalah 160 darjah, api atas bawah. Okey, so depends dengan oven puan-puan di rumah. Kadang dia punya suhu perlu naikkan sikit kan, kita tak tahu. Tapi kalau oven yang ada di college ni, saya gunakan 160, tempoh dalam 15 ke 20 minit. Dan depends juga kepada oven puan-puan lah. Kadang dia perlu 30 minit dan sebagainya. So yang ni saya telah setkan ke 20 minit untuk adunan yang pertama. Adunan pertama yang saya masukkan ni adalah adunan yang saya dah, bukan perap, yang saya telah bekukan semalaman, yang saya buat semalam lah. Okay, nanti saya akan masukkan adunan yang saya telah bekukan dalam tempoh 30 minit tadi ya. Kita tengok perbezaannya lah ya. Okay, yang ni saya suka, dia punya bentuk cantik. Bolehkah kita, boleh ke ni? Kita close upkan kamera. Possible tak? Tak boleh? Tak boleh? Tak apa, takut. Saya sebenarnya besar hati saya nak tunjukkan tekstur dekat dalam ni. Dia nampak cantik lah. Kan saya kena pakai, okay. Saya ambil gambar sekejap. Kan saya jadi grup lah kan? Okey, tu juga. Okey, kita gunakan kaedah lain. Mesti ada jalan solusi dah. Kita cuba. Jangan cepat berputus asa. Saya cuba gunakan close up, menggunakan handphone saya lah. And then puan-puan boleh pinkan ke saya punya number lah nanti untuk tengok close up view dia. Oh, saya belum tekan join, sorry. Okey dah. Kita pakai, oh kena kamera depan kan? Ni nampak ke? Sini. Kenapa dia jadi mirror? Sini. Kenapa dia jadi mirror? Sini. Jadi mirror. Okey. Okey. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Kejap. Speaker dah mute dah ni. Mungkin this one. Microphone. Mungkin this one. Microphone. Microphone. Test. Okey. Volume. Okey, ni boleh nampak ke puan-puan? Saya cuba berusaha dengan gigih untuk menunjukkan close up yang saya telah bekukan satu malam lah.
Yang ni boleh nampak ke? So siapa boleh respon? Saya mute. Boleh cikgu. Ke apa? Tak. Suara saya okey kan? Boleh dengar? Okey. Saya saja tunjuklah. Kalau nak tengok close up tu, mungkin boleh pinkan ke number handphone yang saya punya tu. Atas nama Rina Malik Okay, so boleh landscape. Okay, sorry. Kejap. Nampak? Nampak je kita buat portrait pula. Betul lah kan? Yang baru jual masuk, dia sangat tau. So dia punya bentuk cantik sikit lah, dia tak jatuh. Kan boleh nampak. Kalau ni saya setkan dalam tempoh 20 minit atas api atas bawah dan juga dalam suhu 160 darjah ikut apa saya. Kalau saya abang college. Okay, so yang ni dah. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Sementara saya menunggu lagi few minutes, tengah tunggu dating baru kita keluarkan lah. So saya akan masukkan satu tray yang baru yang saya baru masukkan setengah jam yang lalu. So kita boleh tengok perbezaan dan nantilah hasilnya. Okay. Dah dengar tu bunyi. Tapi kita tunggu sekejap lah. Okay, biskut ni dia masih panas tu, dia masih, masa panas tu dia masih lembut lah. Dia belum terus crunchy Kena tunggu dia sejuk dulu baru kita boleh alihkan ke dalam bekas lah dan baru kita tahu dia crunchy atau tidak. Okay, so sekarang ni dia dah masak. Okay. Okay. Nanti saya akan masukkan adunan seterusnya. Kalau ikutkan kita dah buat dalam 1, 2, 3 dan 4 tray lah hari ni saya dapat. Okay, saya pun ada besar kecil. Okay, ni adalah tray yang kedua. Tapi yang ni saya belum bukukan lah. Yang saya dah bukukan dekat dalam lah 30 minit yang lalu. Okay, saiz pun macam ni, ada besar, ada kecil. Okay, so next step saya akan, nanti assistant saya akan bantu untuk keluarkan. Ni nanti kita tengok. Boleh keluarkan dah ke ni Cik Syazwan? Saya tunggu dulu. Masih panas lah. Boleh. Perkasa untuk bantu saya keluarkan tray ni lah. So saya akan present hasil. Tapi bila tengah panas ni dia memang masih lagi dalam masih lembut lah. Hati-hati dek. Okay. Kita masukkan yang ni. Ni kan? Okay, ini yang saya baru buat tadi 30 minit yang lalu. Saya akan masukkan terus ke dalam oven. Berapa suhu ya. Cikgu? Saya tak dengar Suhu. Puan, boleh ulang? Suhu yang digunakan berapa cikgu? 160 darjah Puan. Dan atas bawah saya pakai. Tempohnya adalah 15 ke 20 minit Puan. Cikgu, saya nak tanya. Jelas? Boleh dengar? Okey, saya akan ya.
Puan Nurul nak tanya saya soalan apa Puan? Masukkan bawah. Dan kita tekan okey. Okey, kalau soalan Puan Zulaiana, kalau oven 100 liter berapa suhu disarankan ya? Pendapat saya mungkin kita boleh, suhu tu kita masih guna 160, kita letakkan 20 minit sebab ia bergantung kepada tahap kepanasan oven masing-masing. Baru dia ni lah, baru cantik lah, baru wangi, baru naik. Ini kalau Puan tadi gunakan suhu yang sama tetapi adjust bahagian masak dahulu 15 minit. Tapi Puan kena tengoklah 15 minit tu kalau masih belum naik bau dia, rupa dia masih pucat-pucat, belum berapa bake kan, belum terbakar masak cantik. So Puan tambahkan sedikit masa ke 20 minit. Kalau tengok 20 minit tu masih lambat sikit, mungkin naikkan sikit suhu dia lah. Tapi janganlah naik sangat, mungkin 1.7 kah, so dalam tempoh 20 minit macam itulah. So tu saya cakap tadi, oven ni kita kena mengenali oven kita. Bukanlah nak mengenali asal usul dia, tapi kita kena mengenal dia punya kepribadian oven tu, macam mana kita nak tackle lah. Sebab kadang-kadang dia punya suhu tu kita guna yang sama tapi dia punya heating tinggi daripada oven yang lain. So kita kena tahu yang tu lah. Saya harap saya menjawab soalan Puan Zulaiana ya. Ya Puan Nurul? Puan Nurul bertanya soalan, perlu ke kita panaskan oven dahulu? Apa tadi? Okay, yes perlu. Memang kita, anything yang kita nak bake, panaskan dulu oven. Okay, kalau saya biasa panaskan oven dalam tempoh 10 minit ke 20 minit lah. 10 minit dah cukup dah. Biar dia dah cantik heating di dalam. Ayam ke sama saja. Memang kena panaskan dahulu oven. Okay. Dia ada 2 soalan kan? Okay, boleh. Macam yang saya buat, okay, Puan Nurul tanya, boleh buat double tray tak? Boleh kalau kita cepat, 100 sekata lah sebab dekat atas mungkin dia terlindung. Macam contoh yang saya buat sekarang, saya buat double tray. Okay, mungkin dekat atas sebab dia dekat ke atas kan. So yang ni bahagian atas, permukaan di atas dia mungkin lebih terheated, terbakar sedikit lah berbanding yang di bawah ni, mungkin bahagian bawah tu dia lebih panas. So kena pandai adjust lah. Kita kena pandai bermain dengan oven tu. Saya harap saya menjawab soalan Puan Nurul. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay, untuk pengetahuan puan-puan di rumah atau di pejabat dan sebagainya, di atas saya masukkan 2 tray sekali dalam satu oven ni. Di atas oven ni adalah adunan yang saya bekukan dalam tempoh 30 minit sebentar tadi sebelum kita berehat sebentar tadi kan. Yang ni 30 minit, yang ni saya tak masukkan ke dalam peti sejuk, dalam fridge. Okay, kita tengoklah dia punya perbezaan. Kalau yang ni saya dah yang ni yang 1 malam tu saya buat.
1 malam. Yang saya dah bekukan 1 malam lah. Boleh nampak. Tengah panas ni memang dia masih sedikit lembut lah. Yang ni dia dah start menyejuk dah. So hopefully hopefully dia begitu mencapai mencapai impian saya lah, sedap, rangup dan tekstur yang bagus. Sebab yang ni first time experience saya menyejuk, membekukan dalam tempoh semalaman. Sebelum ni saya buat eksperimen dalam tempoh 1 jam je. Yang ni 1 malam. Kita tengok perbezaan dia macam mana lah. Perlu saya close up ke? Tak payah. Kita just dekatkan macam ni je lah kan. Kalaulah puan-puan boleh hidu kan, dia punya bau, memang famous Amos. Nang antap. Bau airport. Saya punya team kata bau airport. Maklumlah diorang ni selalu travel. Saya jarang travel. Time PKP lagi lah susah nak balik kampung. Macam saya kata tadi, saya ni asal Sabah. Jadi balik kampung pun last year baru dapat balik. Itulah sedih. Sabah Sarawak nampak macam dekat tapi sebenarnya jauh. Sarawak kan negeri dia besar. Ada soalan lagi kah? Tak ada. So sekarang memang kita kena tunggu dia break lah. Kalau ikutkan kursus kita ni dah hampir selesai. Tapi kalau puan-puan ingin bertanya soalan berkaitan kursus atau ingin kongsikan pengalaman puan-puan bersama dengan saya dan juga peserta lain, dialu-alukan. Kalau nak tanya boleh tukar bahan lain tak? Boleh, tak ada masalah. Bagi saya taste tu kan subjektif. Kalau tak nak guna badam, saya nak guna lain. Macam tadi saya kata boleh saja. Tiba-tiba nak letak kismis pun boleh. Nak letak cinnamon sedikit pun boleh. Macam Subway punya tu kan dia ada rasa sedikit cinnamon kan. Terpulang, boleh. Tapi saya rasa basic ingredient yang patut kita, yang boleh kita guna adalah basic tu lah. Ada baking soda, tepung, gula. Kita kena main dengan gula lah. Nak guna gula brown, gula perang tu lebih ke, gula putih tu lebih ke. Kita kena adjust resepi di situ lah. Api atas bawah. Kita akan guna pakai api atas bawah. Kipas. Boleh guna kipas tapi yang ni kita tak pakai kan? Oven ni saya rasa tak ada kipas. Betul tak? Oven yang college kami ni tidak ada kipas. Okay. Puan Eng, okey Puan Eng? Okey Puan, okey boleh. Boleh ya? Lepas ni terus buat? Si boleh lagi sebab saya dah telur. Ya, itulah mau cari dulu tu. Itulah. Satu bahan mau buat. Ya, itulah bila satu bahan sedap susahlah mau buat. Kalau mau buat separuh separuh portion resepi tu bolehlah. 1 biji telur ada di rumah, kita buat separuh. Sebab untuk resepi ni kita perlu 2 biji kan. Kalau mau buat separuh boleh. Okay, saya rasa mungkin kita sebab dah tak ada apa yang saya boleh kongsikan di sini. Sebab kalau saya tunjuk sampai habis semua satu-satu tray ni saya bake, takut puan-puan bosan. Kalau ikutkan kita punya kursus telah pun di hujung siaran. Okay. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat bermanfaat untuk puan-puan lah. Daripada mungkin tak tahu, dah tahu sikit. Okay. Dah tahu banyak, bertambah lagi tahu kan macam tu. So saya rasa mungkin saya boleh. Okay, saya rasa saya akan akhiri saya punya kursus pada hari inilah. Okay, boleh puan-puan? Sebab last step kita adalah bake saja. So saya pun tahu puan-puan yang ada di talian. Ya, Puan Nurul.
nak tanya yang oven tu kita nak setting api atas bawah ke ataupun kita nak setting api atas je? Okey. Saya gunakan setting atas bawah. Kalau kita nak panaskan oven sebelum kita masukkan tray adunan ni pun tak ada masalah. Kita set terus siap puan. Atas bawah tu maksudnya dia bakar atas bawah lah. Kalau atas saja, takut atas saja dah tibik. Kalau macam kek lapis kan ni yang saya tahulah semenjak saya berpindah di Sarawak ni barulah saya tahu cara pembakaran kek lapis ni kan. Dia akan guna spesifik api atas bawah sebab dia layer by layer. Yang tu memang kena spesifik. Tapi kalau yang ni terus setting. Masa dah panaskan oven tu setting terus atas bawah pun tak ada masalah. Adakah saya menjawab soalan puan? Okey, terima kasih. Sama. Okey. Saya rasa kita dah pun sampai di penghujung siaran macam TV pula ya. Saya kongsikan resepi ini berdasarkan pengalaman saya lah dan juga saya Google dan sebagainya. Banyak lagi resepi lain-lain yang boleh puan-puan follow. Tapi hari ini resepi yang saya guna ni adalah resepi yang saya pernah guna lah dan saya juga ambil daripada resepi luar sebenarnya. Bukanlah saya cipta sendiri, okey. Saya harap perkongsian saya sekali lagi dapat memberi manfaat kepada puan-puan untuk buat cookies bersama anak-anak. Okay. Raya pun dah nak dekat, perayaan apa-apa pun dah hampir-hampir. Untuk hari gawai pun tak ada masalah, makan biskut bukan saja kek lapis dan sebagainya. Okay. Next kursus yang akan datang adalah kursus Canva. Apa lagi ya? Mungkin tim saya boleh follow up. Okay. Saya pun dah tak ingat. Okey, nanti saya akan kongsikan, tim saya urus setia akan kongsikan link jika puan-puan belum lagi menyertai grup Telegram khas kami kursus PSH pembelajaran sepanjang hayat. Nanti saya punya tim akan share link tu, so puan-puan boleh join link tu untuk sentiasa being updated with our news, apa yang bakal berlangsung dan sebagainya berkaitan kursus-kursus pendek di Kolej Komuniti Betong. Okay, tadi tim saya baru maklumkan kursus yang terdekat adalah kursus Canva tu, poster Canva, kursus Mandarin, kursus bahasa Mandarin, asas Mandarin. Jika puan-puan berminat untuk menyertai kursus-kursus kami, Mandarin tu bolehlah belajar. Canva hari ni, hari yang sama, maafkan saya, tersalah maklumat. Canva tu hari ni, online juga kan? Online. Okay, yang Mandarin pun online. 17 hari bulan. Online juga. Yuran yang tu RM15. So puan-puan jika terus hubungi di poster-poster atau iklan yang kami akan siarkan sebentar nanti lah. Okay, saya dengan ini sekali lagi saya Sarinah binti Malik ingin memohon maaf dan juga tim-tim saya yang ada di sini di belakang tabir. Jika ada kekurangan daripada pihak kami mohon maaf, dan jika ada tersilap kata bicara atau penggunaan perkataan tidak sepatutnya, saya mohon maaf, mungkin di luar pengetahuan saya tanpa saya sedar. Nanti saya akan sharekan hasil keseluruhan biskut-biskut yang telah saya bake nantilah ke dalam grup. Okay, sebelum kita end our class, boleh kita bergambar, jika sudi boleh buka kamera, tidak ada paksaan untuk kita bergambar sebagai tujuan kenang-kenangan dan report saya. Okay. Tak tepi tuala ni nampak kan leping. Okay. Puan Zurena, kalau sudi tunjuk sikit. Okay. Puan Nurul, jika tidak keberatan buka kamera. Tidak ada paksaan lah. Okay. So nanti dalam cikgu akan kira, Cikgu Husin. 1, 2. One more. Okay. Hold your smile dulu. Kalau orang sabar cakap dah takut nanti senyuman biut. Biut tu mulut dia sengit sikit. Sekejap ya.
Masih ada gambar nak diambil Cikgu Sid? Okey, sebentar ya. Bila kita bekerja bersama teknologi ni, dia akan mengambil masa, so minta maaf sebentar. Kadang-kadang dia loading. Jadi tunggu ya. Maafkan sebarang kekurangan daripada pihak kami. Okay, one more. Okay, dah. Okay, itu saja. Ada apa-apa nak maklumkan? Borang-borang tak perlu dah kan? Nanti akan di-blast. Okay, selepas kursus ini, saya punya urus setia akan sharekan link untuk borang penilaian. Penilaian kepada peserta untuk menilai kursus yang telah berlangsung pada hari ini. Okay, dengan ini saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan segan untuk join lagi kursus kami pada masa akan datang. Masa-masa ada, bahasa ada dan sebagainya. Itu saja dari saya dan tim saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih. Okay. Terima kasih Puan, terima kasih Cikgu. Sama.